Yo guys, welcome to my video. Aku tahu ada juga orang tak pergi ke arah Pro and Pro Max. So sekarang kita akan unbox untuk iPhone 15 yang biasa ni, sebab dia pun boleh bagi specs yang okey dan tak perlu nak belanja sampai like RM11,000. So telefon ni harga dia starting adalah RM4,000 ke atas. Mahal sikit tapi tak apa kali, bukan sebab kita dapat a few upgraded internals untuk korang sendiri check out. And sebelum ni tak ada, sekarang dah ada dalam iPhone 15 ni. So without wasting any more time, jom kita unbox dulu. Alright, benda yang pertama sekali bila korang perasan dah beli iPhone 15, dia punya kotak sangat-sangat konsisten sama, that is warna putih dengan warna mengikut pilihan korang tu. Contohnya dekat sini adalah warna hijau. Bila dekat atas akan ada iPhone 15 yang warna hijau tu dengan wallpaper yang sekali, dan bahagian kiri akan ada perkataan iPhone. Bawah pun sama juga akan ada logo Apple dengan warna yang korang dah pilih tu. Tapi kita tak nak buang masa, buang terus, cabut, koyakkan je dia punya seal untuk tengok apa yang ada dalam kotak iPhone 15. Dan ya, kali ni kau boleh nampak warna yang Apple perkenalkan pada iPhone 15 kali ni sebenarnya is a bit different tau. Biasanya kalau kita tengok, Apple cuba sekatakan warna antara dia punya panel dan juga dia punya kamera. Kita letak dulu iPhone 15 ni dekat tepi untuk tengok apa yang ada dalam kotak. Lain ke daripada version Pro? Bila kita buka, korang akan nampak macam biasa manual guide dia dengan stiker Apple tu sendiri dengan SIM ejector tools. Unless kalau korang beli dekat US, yang US semua pakai eSIM sahaja tau. Other than stiker, apa lagi yang korang akan dapat adalah kabel USB Type-C tu. Pasti different ke USB Type-C kali ni berbanding dengan version Pro? Sama sahaja. Kali ni kita akan dapat kabel USB Type-C dengan kabel yang braided. So benda ni tak eksklusif dekat version Pro sahaja, dia akan pergi kepada version biasa juga. So dekat sini sebenarnya out of the box kau akan perasan warna yang dibagi adalah a bit different tau. Sebab aku sebagai pengguna iPhone 14 biasa juga perasan benda ni tau. Dia punya panel belakang dah tukarkan kepada matte finish, yang mana sebelum ni memang berkilat dan licin, membuatkan panel belakang lagi fingerprint magnet. Dekat bahagian kamera tu je yang lebih kepada glossy, yang mana boleh kata kontra lah dengan apa yang Apple buat pada iPhone 14. Perasan juga yang color kali ni dia lagi ringan, lagi light daripada yang previously. Sebab sebelum ni macam lagi pekat and lagi menonjol, tapi kali ni nampak macam makin pudar macam kena Clorox, lebih kurang macam tu lah. Aku ada iPhone 14 juga untuk comparekan warna dulu, that is warna purple, memang akan nampak purple. Tapi yang warna sekarang ni bila aku pancarkan pada cahaya, korang akan hanya nampak warna putih. So this is how Apple differentiatekan antara iPhone 14 dan juga iPhone yang baru, that is iPhone 15. Other than that, kalau korang comparekan dengan dia punya kamera belakang tu, tak nampak jauh beza. Susunan yang sama, mikrofon yang sama, flash yang sama, and buatkan susunan kamera ni nampak a bit sama. Cuma je dekat sini aku curious sama ada casing iPhone 14 boleh pakai tak dengan iPhone 15, because it looks almost the same, unless kalau cakap pasal dia punya finishing dekat sini, yang mana aku cakap tadi panel belakang dia adalah infused material plastik dengan color, so that dia bukan color yang flat macam yang kita tengok pada sesebuah iPhone 14, 13, 12, 11 ke sebelum ni. Lain tau, kali ni is a bit different untuk Apple. But dekat sini, walaupun aku tahu warna tahun ni adalah warna pink untuk iPhone 15, warna yang eksklusif lah boleh kata macam tu, tapi korang actually boleh differentiatekan antara iPhone 14 dengan 15 dengan sekejap macam tu je. Apa maksud aku? Cuba korang tengok dekat bahagian logo iPhone 15 ni. Logo kali ni bukan lagi warna silver, dia lebih kepada warna mengikut warna yang korang dah pilih. Korang mungkin tak boleh nampak kot sebab it's a bit macam messy untuk aku tunjukkan dekat korang. Selain daripada tu, korang boleh tengok dia punya kerangka seal lagi sama pakai aluminium finish, yang mana feels almost the same macam yang previously. So bila aku sentuh, dia akan lebih rasa kasar, and dia tak rasa licin macam sebuah iPhone 14 yang sebelum ni. Dia lebih kepada kurang lah sama macam iPhone version Pro kalau ikutkan. Lawa tak? iPhone 15 dengan all the looks boleh kata macam tu, tapi kalau aku sendiri akan cakap it's almost the same je, unless kalau korang nak sangat gunakan Dynamic Island yang ada pada version Pro sahaja eksklusif sebelum ni, sekarang dah ada pada iPhone 15. Sebelum tu kita akan cerita sikit tentang dia punya specs untuk dia punya screen kali ni.
Display dia dekat sini still lagi similar size, that is size dia adalah 6.1 inci dengan Super Retina XDR. Dia tak ada ProMotion dekat sini, so still dia pakai refresh rate adalah 60Hz. Aku tak boleh nak complain sangat sebab Apple macam nak differentiate sangat-sangat dengan version biasa dan juga Pro. Tapi resolution dia hampir sama saja macam yang sebelum ni. Cumanya kalau korang pentingkan keterangan dia, Apple dah upgradekan dia punya screen ni untuk menjadi lagi terang, that is 2000 nits of brightness. Hampir sama macam iPhone version yang Pro apa yang kita dapat pada version iPhone 14 Pro. But macam yang aku cakap tadi, kita akan dapat Dynamic Island untuk a normal screen pada iPhone 15, that is Dynamic Island yang sama saja dengan screen dan juga Face ID built-in dalam Dynamic Island tu, dengan feature-feature contohnya macam kalau korang suka guna timer untuk tengok berapa masa timer tu tinggal. Lepas tu biasanya kalau korang ni tengok YouTube dan bila korang swipe ke atas, Dynamic Island akan function sebagai indikator ataupun control player untuk korang control sama ada volume, back and forth, minute dan sebagainya. Sama juga macam korang tekan untuk playkan a few song. Dan kalau nak tukar lagu, tak perlu nak pergi kepada control center, hanya tekan pada Dynamic Island saja dan dia akan paparkan control yang korang boleh kawal untuk ubah lagu, naikkan volume dan sebagainya. Out of the box juga korang akan dapat 48 megapiksel tu, that is dia ambil balik pada version Pro tahun lepas dan masukkan pada version yang kali ni, yang mana akan bagi korang banyak juga advantage kalau suka tangkap gambar wide dekat sensor yang baru ni. Apple dah buatkan Photonic Engine punya feature tu untuk support higher megapixel count bila korang tangkap gambar. So biasanya kalau kita tangkap gambar akan pakai 12 megapiksel, tapi kali ni dia dah naikkan kepada 24 megapiksel bila korang tangkap gambar tu, sama macam version Pro juga. Dan aku cuba juga tangkap gambar yang lain, contohnya macam ultra wide dan juga selfie, and semua resolution is a bit different tau. So ultra wide dia still pakai sensor 12 megapiksel, so dia akan apply 12 megapiksel saja. Photonic Engine tu akan apply pada sensor utama sahaja. Antara advantage juga bila pakai sensor yang lagi besar dan juga megapiksel count yang lagi orang kata wide lah. Untuk ni korang akan dapat zoom sampai 2 kali untuk cropkan dia orang punya sensor untuk dapat that orang kata optical like zoom ataupun 2 kali zoom bila pakai iPhone 15 yang biasa ni. Sebab sebelum ni tak ada option untuk zoom, hanya digital zoom saja, tapi kali ni Apple dah naikkan dia punya megapiksel. Lepas tu buatkan option 2 kali zoom tu akan menyenangkan a few pengguna kalau nak zoom contohnya, so that dia tak pecah sangat, especially bila kau pakai 12 megapiksel sensor sahaja. Kali ni 48 dah kira okey dah. Cuma je dekat sini korang takkan ada advantage sangat kalau nak tangkap gambar ProRAW ke ProRes ke, tak ada dekat sini. But still korang boleh rakam pakai 4K 60fps, tak ada masalah. Sampailah korang nak rakam 24 pun boleh juga. To me there's no complaint sangat, walaupun tak ada option macam tu untuk rakam video mahupun nak tangkap gambar RAW. Macam yang aku cakap sebelum ni juga, korang akan ada option untuk tangkap gambar tanpa pergi kepada portrait mode tu. Contohnya macam depth effect tu akan ada data bila korang tangkap gambar biasa, dan korang akan nampak feature dekat bawah tu yang mana akan ada logo F untuk aperture. Bila korang habis tangkap gambar, boleh tekan benda tu untuk aktifkan bokeh feature. Sebelum ni tak boleh, pada version 14, 13 tak boleh, hanya version 15 sahaja. Untuk orang yang pentingkan prosesor, boleh kata dekat sini tak pakai sama macam version Pro. Tapi not bad sebenarnya. Aku sendiri tak rasa macam benda tu sebagai disadvantage sangat. Cumanya kalau Apple buatkan harga dia lagi rendah, lagi make sense untuk Apple buat benda ni. Kalau tak, aku rasa macam it's a bit membazir. Dan version kali ni dia still pakai 6GB RAM. Storage pula 128GB, sampailah kepada 512GB sahaja, tak ada 1TB. So make sense sebab dia tak rakam, tak guna storage yang tinggi bila korang tangkap gambar mahupun video kalau ikutkan. Benda baru dekat sini ialah Apple perkenalkan that ultra wideband Gen 2, yang mana korang boleh buat Find My Friend tu. Kalau dekat pasar ke dekat mall ke boleh buat benda tu, kalau nak cari rakan korang yang pakai iPhone juga. So benda ni is a bit helpful. Ada satu feature lah yang aku berminat nak try, that is voice isolation, yang mana dekat presentation dia ada bagi tahu benda tu. Cuma dekat sini aku akan pop up aku punya SIM untuk test untuk korang juga, sebab it's a cool feature. Kalau ada lagi bagus, kalau tak ada, sebab kalau kan panggilan ataupun VoLTE ni dah kurang sangat. Aku lebih suka pakai WhatsApp call lagi, sebab lagi clear daripada pakai yang version biasa tu. Aku tak tahu kenapa. Korang mungkin ada pengalaman yang sama juga. Benda yang buatkan korang akan rasa teruja sikit adalah dia punya USB Type-C. Yes, kali ni kita dah pakai USB Type-C untuk
charging, transfer data dan sebagainya. Jujur cakap lah, aku sebenarnya pakai iPhone 15 Pro Max kan, and usually akan ada dua kabel tau. Dua kabel tu untuk charge iPhone dan juga Android, which is dua-dua ni dulunya kabel adalah berbeza. Once dah pakai USB Type-C, aku macam wait a minute, this doesn't feel like iPhone at all. Aku still rasa janggal tau bila charge iPhone pakai USB Type-C. Aku tak tahu kenapa. Cuma je dekat sini beza dia adalah kelajuan yang ada pada iPhone 15 is a bit different. That is, dia tak pakai USB 3.0. Yang ni hanya pakai 2.0 saja. Tapi kalau korang pakai just untuk charge, tak ada masalah pun, sebab speed dia hampir sama sahaja untuk charge antara version Pro dan juga biasa. Untuk orang yang nak tahu dia punya capacity battery dalam iPhone 15 yang biasa ni, dia dah naikkan sikit, that is 70 mAh. Jadi totalnya adalah 3349 mAh, lagi tinggi daripada yang version sebelum ni. Tapi mungkin disebabkan oleh Apple dia nak guna sumber benda recycle, so cobalt dalam bateri iPhone 15 dia pakai yang recycled version, so mungkin ada effect sikit, so dia kena naikkan mAh tu untuk menjadi lebih tinggi untuk samakan, supaya korang tak akan rasa difference in performance ataupun penggunaan bila guna iPhone yang baru ni. Alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh sharekan dekat korang tentang the newest iPhone 15 dah pun mendarat dekat dalam Malaysia, dan korang adalah yang first untuk tengok unboxing dalam Malaysia ni. Harga dia adalah RM4,399 untuk version 128GB dalam Malaysia, officially untuk korang beli. Aku akan tinggalkan link dekat bawah kalau korang nak. Harapan aku cumalah kalau Apple boleh turunkan lagi dia punya harga version base ni, sebab RM4,000 is a bit expensive Apple, untuk kau yang fokuskan kepada orang yang tak nak ke arah Pro sangat. Why not macam 399 ke, itu macam a nice spot. Untuk orang nak tahu juga, Apple actually naikkan harga sampai RM200 untuk version kali ni. Tu je apa yang aku boleh cakap tentang version yang baru ni. Macam biasa guys, leave a like and subscribe so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Ada ke orang yang nak tukar iPhone 14 biasa kepada 15 just untuk dapatkan Dynamic Island? Aku nak tahu juga. Cuba komen dekat bawah. Sanggup ke korang buat macam tu?